Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, perjudian dan pemimpin PAS. Kenapa saya buat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Kerana kita lihat beberapa minggu ini semenjak pelantikan kabinet baru oleh Perdana Menteri kita, maka Menteri Agama juga ditukar dengan Menteri Agama yang baru. Di sini kita lihat sebelum ini pun ada pemimpin PAS yang seolah-olah menjurus kepada perjudian apabila mereka berhujah, yang mana mereka kata nak menutup kasino Genting dan perjudian lain. Jadi di sini kita lihat apabila Perdana Menteri melantik Menteri Agama, maka rakyat juga mengkritik bahawa Menteri Agama ini dulu pun pernah mengatakan kalau dia menjadi Menteri Agama ataupun duduk dalam kerajaan hanya mengambil tempoh 5 hari untuk dia menyelesaikan masalah ini. Jadi hari ini rakyat mengungkit balik apa yang Menteri Agama pernah buat dalam ceramah dia, dan juga beberapa isu yang saya pertonton akan kepada kawan-kawan, yaitu seperti ini. Begitulah yang kita lihat, begitu semangatnya pemimpin PAS mengkritik tentang isu judi. Dan kita lihat apa yang berlaku dalam video itu tadi, yang mana pemimpin PAS yang begitu lantang mengatakan hendak menutup tentang judi ini ataupun mengharamkan judi ini. Akhirnya hari ini beliau sendiri menjadi Menteri Agama. Dan kita lihat pula apa yang berlaku, beliau sendiri juga pernah mengatakan kalau berada dalam kerajaan tidak perlu mengambil waktu lama, hanya mengambil waktu 5 hari. Ini juga mendapat kritikan daripada rakyat. Inilah yang kita lihat hari ini apabila pemimpin PAS dilihat oleh rakyat seolah-olah terlalu munafik tentang isu-isu yang seperti ini. Karena pada saya juga, saya bukan orang agama, tetapi kalau kita nak cerita tentang halal ataupun haram duit judi, yang mana judi ini ada 2 perkara yang kita harus tahu yang ada dalam Malaysia ni. Yaitu yang pertama, judi haram. Judi haram tu seperti judi online, judi yang sabung ayam, ataupun main judi di warung kopi kah, contohnya seperti itu. Itu salah kerana itu tidak mendapat lesen. Judi yang dihalalkan oleh kerajaan Malaysia adalah seperti kasino Genting, seperti penjualan nombor eko yang kita nampak seperti 4D, Toto, kuda tu adalah nombor eko. Ini adalah satu bentuk perjudian yang dihalalkan oleh kerajaan. Jadi bentuk perjudian yang dihalalkan oleh kerajaan kita ni pula, kita tahu duit penghasilannya diasingkan. Ini kalau kita ikut cerita kerajaan lah. Jadi duit judi ini bukan digunakan untuk membayar gaji kaki tangan awam, ataupun bentuk seperti sumbangan makanan, ataupun seperti membantu rakyat yang susah tentang isu-isu yang lain. Tidak digunakan. Duit judi ini adalah digunakan, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam kerajaan kita ini, bertujuan untuk kita membuat contohnya jalan raya, ataupun kita membuat bangunan mungkin, ataupun kita membuat jambatan. Ini adalah duit judi. Jadi apa yang berlaku, pemimpin PAS harus ingat bahawa mungkin juga pemimpin PAS pergi ke Genting tu, ataupun berjalan lalu di kawasan Genting, di tepi-tepi lorong tu, itu mungkin jalan yang dibuat dengan menggunakan hasil duit judi. Apakah layak PAS guna jalan itu? Karena duit haram kan? Jadi ini pandangan saya yang sebagai rakyat.
Yang mana jabatan juga banyak juga yang mungkin orang PAS pakai. Mungkinkah duit itu juga duit judi? Jadi tidak perlu resist sangat tentang isu seperti ini, karena duit judi ini banyak juga manfaat dia pada negara kita ini. Kita tahu daripada sisi jalan betulnya, duit judi ini sebenarnya memberi pembangunan kepada negara kita ini. Tak tahulah kalau sisi belakang dia, mereka yang jadi pengurusinya, mereka yang di belakang takbir. Dan kita harus tahu juga, dalam Casino Genting contohnya, pengurusinya ataupun mereka-mereka yang jadi CEO, yang mana mereka juga ada punya anak-anak syarikat. Banyak orang Melayu tahu yang kerja. Jadi kalau PAS menutup Casino Genting contohnya, ini bukan melibatkan satu kaum ataupun melibatkan orang yang berjudi, tetapi melibatkan pemimpin-pemimpin Melayu atau tokoh-tokoh Melayu yang bekerja. Yang mana Genting ini juga mempunyai anak-anak syarikat yang membuat kerja lain, bukan saja berjudi, yaitu seperti membuat hal tanah, perniagaan-perniagaan yang lain yang untuk memberi manfaat kepada negara. Begitu juga sektor perjudian seperti Toto, Magnum, Kuda ni, mereka ada juga anak syarikat lain yang mana juga mungkin pengarahnya ataupun CEO-nya adalah kalangan orang Melayu, dan mungkin juga pengurusi Nombor Eko ni ada juga orang Melayu. Ini adalah hakikat yang ada dalam negara kita ini. Jadi apabila pemimpin PAS berusaha nak menceritakan tentang nak menutup judi ini, pada pandangan saya lihat ini adalah satu perkara yang agak mustahil, kerana yang memegang sektor-sektor ini sebenarnya adalah kalangan orang Islam juga dan kalangan orang Melayu. Ini jelas, cuma kita tidak tahu di belakang takbir. Ini adalah hakikat yang PAS perlu terima, yang mana orang yang terlibat dalam perkara itu ada dalam kerajaan mereka hari ini. Jika PAS tidak percaya ataupun orang-orang PAS tidak percaya, selidik balik siapa yang berkepentingan dengan isu judi ini. Tidak melibatkan pihak pembangkang. Jadi inilah yang kita lihat hari ini. Yang mana kalau pemimpin PAS boleh tutup judi di Malaysia ni, saya salut lah. Dalam waktu terdekat ni tak perlulah. Saya bagi tempoh sepanjang PAS berada dalam kerajaan hari ini, PAS cuba bentangkan saja di kabinet atau di parlimen, itu sudah mencukupi. Sudah cukup membuat rakyat bahagia mendengar apa pandangan PAS apabila duduk dalam kerajaan. Jangan cerita di luar, masuk dalam parlimen, senyap sunyi sepi, lain ditanya, lain dijawab, lain yang patut dia isukan, lain pula dia cakap. Kita tengok apa yang berlaku apabila pemimpin PAS pula katakan Singapura tu ada tanam padi bersama Indonesia. Indonesia tak apalah. Singapura tu negara industri. Anak Singapura tu tak tahu tu kebun padi, kecuali mereka pergi ke taman yang ada tempat bagaimana nak tanam padi tu, bolehlah. Tetapi kalau nak cerita bagaimana sawah, kebun, anak muda Singapura tidak tahu. Kerana mereka tu negara industri, negara kecil. Tempat nak buat rumah tak ada, bagaimana nak buat sawah pula. Tapi pemimpin PAS dalam parlimen mengatakan Singapura. Ini adalah hakikat. Jadi sebelum mereka nak berhujah, sebaiknya mereka sediakan diri dulu. Yang mana mereka akan bertelagah dengan menteri yang ada. Menteri yang ada dalam kabinet, yang mereka pula ada dalam kerajaan hari ini, Menteri UMNO, Menteri daripada Bersatu, mereka ini klon daripada UMNO yang lalu, yang keluar, yang mana kita contohnya Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, seperti Menteri KDN Hamzah Zainuddin, ataupun Azmin Ali, mereka ataupun orang-orang pemimpin UMNO yang ada di kerajaan ini, ada pengalaman. Pemimpin GPS, pemimpin UMNO, pemimpin Bersatu, mereka ada pengalaman mentadbir kerajaan pusat. Cuma mereka-mereka yang ada hari ini, dulunya mereka tidak mengikut apa yang perlu dibuat, kerana peredaran hari ini rakyat akan mengkritik jika kamu tidak melakukan kerja itu yang terbaik. Jadi apa yang berlaku hari ini, PAS masuk bergabung dengan mereka ini, PAS ini tidak tahu buat kerja, mentadbir negeri pun gagal. Jadi ini adalah akibatnya.
Itulah yang saya lihat dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Jadi untuk PAS nak berkata mereka hebat, hari ini dalam kerajaan PAS tidak boleh buat apa kerana pemimpin PAS belum cukup matang dalam mentadbir negara. Ini hakikat. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu judi dan PAS ini tadi, yang mana saya lihat, saya bagi tempoh sebagai rakyat sampai akhir pentadbiran ini, apakah PAS akan bersuara di parlimen tentang isu judi. Dan saya nak lihat itu. Sekian, terima kasih.